Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi, Midi Salih, dalam topik Apa Khabar Semuanya. Diharapkan anda semua dapat menikmati hujung minggu anda sebaiknya, dan untuk umat Islam yang berpuasa, semoga anda terus menjalani ibadah puasa dengan penuh tawaduk dan juga dipermudahkan segala urusan. Baiklah, topik minggu ini masih fokus kepada pelajar lepasan SPM. Bagaimana peluang untuk mereka menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jika minggu lepas kita dah berbual tentang TVET, minggu ini kita akan mengupas tentang peluang ke matrikulasi pula. Matrikulasi pilihan pertama. Hashtag matrikulasi pilihan pertama. Kenapa wajar dijadikan pilihan nombor satu? Apa keistimewaannya? Apa yang ditawarkan? Bagaimana pula dengan bantuan yang disediakan? Semua itu bakal terjawab selepas ini. Dan untuk itu, suka saya perkenalkan tetamu jemputan di studio malam ini, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar, Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Encik Hashidan Muhammad Husin. Selamat datang ke topik, Encik Hashidan. Okey, terima kasih Cik Midi bin Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar malam ni? Baik, alhamdulillah. Dah berbuka tadi tuan? Dah, alhamdulillah. Malam ni kita macam berjanji pula sedondon. Mungkin kita dulu ada berdekatan kot. USM dan UUM. Tak jauh mana ya. Okey, Cik Hashidan. Kalau boleh kita mulakan perbincangan kita pada malam ini, Boleh. Bercakap berkenaan dengan matrikulasi. Boleh kongsikan sikit dengan kami maklumat berkenaan dengan program matrikulasi KPM ni secara ringkas. Okey, terima kasih kepada Cik Midi bin Saleh. Penonton sekalian, untuk makluman semua. Okey, kalau dulu matrikulasi kita sinonim dengan universiti. Saya dengan Cik Midi pun dulu matrikulasi tetapi universiti yang berbezalah. Alumni. Ya. Tetapi mulai tahun 1999, kerajaan pada waktu tersebut, iaitu Kementerian Pendidikan, memutuskan untuk memusatkan semua program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan lagi di bawah setiap universiti pada waktu tersebutlah. Pada tahun 1999. Ini untuk memastikan bahawa kita dapat membekalkan pelajar yang mencukupi dari lepasan SPM untuk masuk ke dalam bidang-bidang tertentulah, seperti sains, kejuruteraan, perubatan dan sebagainya, untuk pastikan cukuplah. Terutamanya dalam bidang STEM lah. Kalau waktu dulu kita tak kenali sebagai STEM, sekarang kita lebih familiar dengan perkataan STEM. Sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Dan seterusnya. Pada tahun 1999 itu kalau kita lihat, waktu tu kita bermula dengan 2 buah kolej dahulu. 2 buah kolej Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Kolej Matrikulasi Melaka dan juga Kolej Matrikulasi Labuan. Dan juga beberapa kolej swasta dan juga Kolej Mara waktu itu menjalankan program matrikulasi KPM, dan juga pada waktu itu masih menjalankan program matrikulasi di bawah universiti-universiti dan juga asasi lah. Seiring dengan peredaran zaman tahun 2000 kita tambah lagi Kolej Matrikulasi Perlis, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, dan kemudian tahun 2002 kita tambah lagi kolej, sehingga kini kita mempunyai hampir 15 buah kolej, ataupun 15 buah kolej termasuk 3 kolej matrikulasi yang kita khaskan untuk kejuruteraan. Untuk kejuruteraan maksudnya kita bagi peluang kepada pelajar-pelajar yang memang berminat dalam bidang kejuruteraan daripada sekolah menengah, terutamanya pelajar lulusan daripada sekolah menengah teknik lah. Mereka mengambil pengajian kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal. Mereka boleh menyambung minat dalam bidang kejuruteraan itu untuk dilanjutkan di program matrikulasi. Seterusnya mereka terus boleh menyambung dalam bidang yang dihajati lah. Hasil survey sebelum ni, waktu kita buat promosi bersama sekolah-sekolah, ramai pelajar-pelajar sekarang berminat dengan chemical engineering. Saya pun tak pasti apa yang hebat sangat chemical engineering. Zaman sekarang ni mungkinlah mereka adalah sumber inspirasi masing-masing yang kita lihat pada waktu tersebut lah. Dan sehingga kini yang saya sebut tadi 15 buah kolej, kita boleh tempatkan pada satu-satu masa tuan ya. Pada satu-satu masa kita boleh tempatkan 30,000 pelajar. Setiap pengambilan tu kita boleh tempatkan 30,000 pelajar sehingga kini. Lepasan SPM ni banyak pilihan sebenarnya ya, Cik Hashidan. Betul. Betul. Jadi untuk menarik minat mereka ni lah, cuba cerita apa istimewanya program matrikulasi KPM ni. Mungkin ramai yang tak tahu ni. Yang pertamanya, dia sebenarnya kita ada banyak keistimewaan di program matrikulasi. Disebabkan malam ni kita masa singkat, saya akan fokuskan beberapa keistimewaan tertentu saja. Yang pertamanya saya nak fokuskan ialah berkaitan dengan keistimewaan dia ialah kebolehpasaran pelajar. Maksudnya jangan takut untuk masuk ke program matrikulasi, jangan takut untuk pilih
untuk menyambung pengajian selepas SPM di program matrikulasi, di mana setiap tahun lebih daripada 98% pelajar program matrikulasi akan mendapat tawaran di universiti awam. Dan selebihnya mungkin ada sebahagian pelajar itu mereka menyambung pengajian di universiti swasta kerana mungkin berminat dengan jurusan yang ditawarkan di universiti swasta. Dan pada tahun lepas, tahun lalulah, pelajar kita program matrikulasi 99.9% berjaya mendapat tawaran di universiti awam pada tahun tersebut. Ini merupakan satu kebanggaan kepada kami lah, keboleh pasaran tersebut. Dan juga pelbagai kursus lah, seperti contoh macam zaman kita dulu mungkin terhad ijazah-ijazah yang ada di universiti. Tetapi sekarang ni kalau kita tengok pilihan, ada lebih kurang 1,000 lebih pilihan-pilihan pelajar untuk memohon ijazah. Antara ijazah-ijazah yang popular yang dipilih lah oleh pelajar-pelajar program matrikulasi ini dalam bidang perubatan, farmasi, dentistry, yang banyak juga pelajar kita yang menyambung pengajian dalam bidang perakaunan, dalam bidang kejuruteraan. Banyak pelajar kita 5,000 lebih setiap tahun tu akan memilih untuk menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan. Dan seterusnya, saya nak kongsi juga, ini yang terkini lah daripada 2018, daripada 1999, dan pada tahun 2018 dengan kerjasama ACCA dan UiTM. Sebenarnya kita mewujudkan satu program baru ataupun satu jurusan baru yang kita kenali sebagai jurusan perakaunan profesional. Untuk jurusan perakaunan profesional ini, pelajar-pelajar akan mengambil jurusan perakaunan profesional 1 tahun di Kolej Matrikulasi Selangor. Kemudian mereka akan menyambung pengajian di UiTM selama 2,5 tahun. Kemudian selepas melalui beberapa fasa yang ditetapkan oleh CCA sebelum dianugerahkan sebagai Chartered Accountant lah. Ini kerjasama kita dengan UiTM dan juga ACCA. Tetapi untuk yang JP Pro ini kita hanya hadkan kepada pelajar Bumi Putra sajalah, sebab pelajar akan menyambung pengajian di UiTM. Saya akan sebutkanlah beberapa bekas pelajar kita lah yang dah berjaya. Memang sekarang ni kalau kita tengok memang agak terkenal lah. Sebagai contoh macam dalam bidang perubatan, kita ada juga bekas pelajar kita yang outstanding. Sebagai contoh Dr. Abdul Kadir Shah Sahibuddin, sekarang sedang menjalani houseman di Queen Elizabeth di Sabah. Beliau ni yang hebatnya, dalam buat HO itu dia dah habis Master in Public Health. Dia satu-satu yang jarang berlaku dalam bidang perubatan sebenarnya. Itu yang kita nak elakkan, maksudnya tak ada masalah, jangan takut untuk sambung pengajian di program matrikulasi. Sebagai contoh dalam bidang psikologi, kita ada bekas pelajar kita yang sekarang menjadi host TV, Fazli Aziz. Dia juga seorang motivator dan sebagainya lah. Dia merupakan bekas pelajar program matrikulasi, dan ada juga yang telah menjadi saintis, Hafizah Nur binti Isa yang sekarang merupakan pensyarah di UIA, yang pada tahun 2016-2017 itu dia telah menggemparkan Malaysia dan dunia lah pada tersebut, sewaktu menyambung PhD di Glasgow, tak silap saya, di UK, England. Dia jumpa teori gelombang yang membuktikan teori Einstein. Dan seterusnya kalau saya nak share selain daripada keboleh pasaran pelajar kita, iaitu pengiktirafan universiti luar negara. Zaman kita dulu, kita sambung lokal universiti saja. Untuk sekarang ni, pelajar-pelajar lulusan program matrikulasi mulai tahun 2006 sebenarnya, boleh menyambung pengajian di universiti di luar negara. Cara dia senang. Pelajar-pelajar yang berminat ini boleh akses laman web prospektus, laman web setiap universiti itu, tengok ada tak disebut perkataan MMC, Malaysia Matriculation Certificate, ataupun Matriculation Malaysia. Di situ dia boleh direct entry, dan juga kita ada juga menjalinkan kerjasama dengan beberapa universiti yang mana kita hantar pelajar-pelajar cemerlang kita melalui skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi. Habis saja matrik, dia belajar 3 tahun atau 4 tahun di UK, New Zealand dan juga Australia melalui beasiswa Kementerian Pendidikan. Kemudian dia balik mengajar sebagai pensyarah di program matrikulasi. Itu kalau kita tengok dari segi pengiktirafan universiti-universiti lah yang terkini. Tahun lepas daripada Jepun kita dapat Kyoto University. Maksudnya pelajar ini boleh direct masuk, direct entry daripada terus ke first degree. Kalau kat Jepun ni kos apa tu? Yang kos Jepun tu kebanyakannya berkaitan dengan sains lah. Sebab fokus kita utama yang kita hantar pelajar-pelajar kita ke UK, New Zealand dan juga Australia ini dalam bidang sains. Kita punya kuota ialah 80% untuk pelajar sains, maka kita banyak menghantar pelajar sains lah. Ada juga pelajar kita yang memohon sendirilah untuk ijazah perubatan di luar negara. Tetapi untuk kita, sebab skill latihan tenaga pengajar, kita hantar untuk yang boleh mengajar balik di
matrik lah, subjek-subjek tertentu lah. Okey, dan yang satu lagi lah saya nak highlightkan jugalah sebelum kita terlepas ini, tenaga pengajar di program matrikulasi. Okey, kita mempunyai tenaga pengajar yang berkualiti, yang hebat. Sebab apa? Sebab kalau macam pensyarah biologi, dia mesti ada degree biologi. Dia tak boleh ada degree matematik mengajar bio. Kita ikut sub bidang masing-masing. Dan kalau kita tengok sekarang ni lah, sehingga kini ada lebih kurang 50 pensyarah kita yang diiktiraf oleh Jemaah Nazir sebagai pensyarah cemerlang. Dan juga kita ada SME, subjek matter expert. Dalam subjek masing-masing, dia orang ni akan menjadi pakar rujuk kepada rakan-rakan seunit, satu kolej dan juga daripada kolej-kolej yang berbeza lah. Okey, yang saya sebut tadi berkaitan dengan PPC tadi kan? Sehingga kini lah, sehingga tahun 2020 ini kita ada lebih kurang 254 orang tenaga pengajar yang kita hantar di luar negara dan balik mengajar di kolej-kolej matrikulasi di seluruh Malaysia daripada Perlis sampai ke Labuan. Menyumbang kembali kemahiran mereka untuk negara, kan? Betul. Itu tadi antara keistimewaan program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita nak berehat dulu boleh Encik Ashidan? Boleh. Kita berehat dulu dan kita akan kembali semula selepas ini. Kembali bersama kami dalam program Topik membincangkan tentang peluang melanjutkan pelajaran melalui program matrikulasi. Okey, Encik Ashidan, pelajar yang memohon untuk pelbagailah peluang pendidikan ni, kita faham datang daripada pelbagai latar belakang kewangan, dan difahamkan untuk program matrikulasi ini juga menyediakan bentuk bantuan kepada pelajar-pelajar. Boleh kongsikan apa bentuk bantuan yang disediakan? Okey, terima kasih. Untuk makluman, di program matrikulasi bantuan yang pertamanya ialah support daripada kerajaan. Yang paling besar sekali ialah yuran pengajian dan yuran penginapan adalah percuma. Maksudnya pelajar tak perlu bayar yuran pengajian dan juga yuran asrama. Ini beza kan? Kita dulu bayar kan? Kita dulu bayar. Di matrik dulu kita bayar 1,000 lebih. Betul. Kita bayar sekarang dulu. kerajaan melalui KPM daripada 1999 sehingga kini yuran asrama percuma, yuran pengajian percuma, cuma perlu bayar yuran pendaftaran pada kadar minimum sahaja. Tidak melebihi RM500 sekali saja daftar. Dan yuran tersebut kita akan kembalikanlah dalam pelbagai bentuk lah. T-shirt dan sebagainya lah kepada pelajar-pelajar kita supaya dia dapat balik hasil yang kita tu bukan kerajaan nak. Bukan matrik nak, kita bagi balik kepada pelajar. Dan seterusnya kalau kita tengok selain daripada pengajian dan juga penginapan percuma, pelajar yang masuk juga kita berikan allowance ataupun bantuan sara hidup bagi pelajar yang layak. Daripada 1999 sehingga 2017, semua pelajar yang masuk ke program matrikulasi itu 100% dapat. Tetapi mulai tahun 2017, kerajaan pada waktu tersebut melalui kabinet telah membuat satu dasar baru di mana pelajar-pelajar yang masuk ke matrikulasi, memilih matrikulasi, mendaftar, hanya pelajar daripada golongan B40, M40 dengan hak pendapatan RM10,000 ke bawah akan diberikan allowance. Cukuplah untuk membiayai, membantulah memudahkan pengurusan aktiviti pelajar, sama ada dia nak beli something ataupun dia nak makan dan sebagainya, mencukupilah. Sebab kafe di dalam kolej itu kita kawal harga-harga dia, kita tak nak harga yang terlalu mahal sangatlah. Dan seterusnya kalau kita tengok selain daripada itu, kita ada juga kerjasama dengan pusat-pusat zakat. Sebagai contoh, kita ada kerjasama dengan Pusat Zakat Selangor, Lembaga Zakat Selangor, di mana kita akan tempatkan pelajar-pelajar asnaf Zakat Selangor itu di kolej yang paling hampir dengan rumah dia lah. Contohnya pelajar Selangor, kalau untuk jurusan sains dan perkawanan, kita akan tempat dia di kolej matrikulasi Selangor, dan juga kejuruteraan kita ambil yang paling dekat lah dengan lokasi tempat tinggal masing-masing. Setiap negeri itu pelajar boleh bawa surat tawaran kita, bawa ke pusat zakat, nanti boleh mohon bantuan untuk bayaran yuran pendaftaran. Bagi pelajar yang kita kategorikan sebagai orang istimewa ataupun OKU lah, ataupun di sekolah kita panggil murid berkeperluan khas, apabila masuk matrik, mereka masih boleh menikmati keistimewaan allowance murid berkeperluan khas sebanyak RM150 setahun, sebulan sehingga tamat pengajian lah. Itu antara bantuan-bantuan selain daripada bantuan yang sikit-sikit yang dibuat di peringkat kolej lah. Banyak bantuan yang disediakan untuk pelajar-pelajar yang berminat untuk menyertai matrikulasi, dan saya fikir ini sedikit sebanyak boleh meringankan kalau sebelum ini banyak kekangan
jangan bermain di kepala. Betul. Boleh ke tak sambung belajar, boleh ke tak sambung belajar. Ini sedikit sebanyak boleh melorongkan mereka. Betul. Okey, itu tadi berkenaan dengan bantuan kewangan. Yang ni kita bercakap pula kalau bantuan kewangan ni bila mula-mula nak masuk. Tapi bila dah masuk belajar ni, sistem sokongan untuk pelajar tu sendiri. Kalau boleh Cik Ashidan kongsikan apa sistem sokongan yang sedia ada yang sekurang-kurangnya boleh membangkitkan semangat pelajar ni, bagi motivasi kepada pelajar untuk terus memohon ke matrikulasi. Okey. Okey, untuk makluman semua ya, Midi dan juga penonton sekalian, untuk di program matrikulasi kita sebut hari ini kita ada 3 jenis sokongan lah, sokongan pembelajaran, sokongan sosial dan juga untuk sokongan OKU lah. Okey, dari segi sokongan pembelajaran, dari segi kemudahan prasarana kita ada perpustakaan yang lengkap, makmal yang lengkap, dah macam universiti lah, tapi tidaklah sehebat universiti sebab kita pra-universiti, dia lebih daripada sekolah, tapi menghampirilah dengan universiti sebab kemudahan perpustakaan yang lengkap, makmal dan sebagainya itu membolehkan pelajar untuk menggunakan kemudahan-kemudahan itu. Macam di perpustakaan kita ada cyber cafe remaja, kita ada bilik-bilik perbincangan sekiranya pelajar memerlukannya untuk melakukan perbincangan secara berkumpulan. Selain daripada itu, kita juga sokongan dari segi sistem pelajar membantu pelajar. Okey, kita wujudkan PAL system, peer assisted learning, di mana kita akan pilih pelajar-pelajar yang cemerlang mendapat A+ dalam setiap subjek ini. Mereka akan memberi bimbingan tambahan kepada pelajar-pelajar di luar waktu PDP yang rasmi. Ini macam mentor-mentee ke konsepnya? Lebih lagi, sebab kalau mentor-mentee dia secara umum. Kita ada lagi yang macam mentor-mentee, saya akan sebut dalam sokongan sosial. Ini lebih kepada specifically pelajaran saja. Kita ambil pelajar yang cemerlang ini, PAL leaders, kita panggil PAL leaders. Dia akan set masa dengan pelajar-pelajar untuk membincangkan berkaitan dengan topik-topik yang suka dipahami oleh pelajar. Dan PAL leader ini kemudian akan dibimbing oleh pesyarah lah. Mereka akan mendapat iman nasihat daripada pesyarah-pesyarah bagaimana untuk membantu membimbing rakan dengan lebih baik lah. Kadang-kadang mungkin dalam kelas tu 20 orang. Wavelength setiap pelajar tu tak sama. Jadi dia perlukan mungkin masa yang khusus ataupun dengan rakan sebaya tu kadang-kadang lebih mudah untuk dia memahami sesuatu. Dan untuk sistem sokongan sosial lah macam Midi sebut tadi, iaitu mentor-mentee. Dulu kita ada mentor-mentee tapi kita dah upgrade sikit. Berdasarkan NLP, kita jadikan MEPRO, Matric Excellence Program. Kita bina psikososial pelajar. Untuk memastikan kita membina faktor, kita cari faktor intrinsik dia. Sebagai contoh, kaedah VAK, Visual Audio Kinesthetic. Zaman kita dulu tak kenal video audio kinesthetic, tapi zaman sekarang ni semua pelajar dah familiar dengan perkataan tersebut. Pelajar boleh mengenali kekuatan diri untuk belajar tu menggunakan kaedah visual audio atau kinesthetic untuk membolehkan dia lebih mudah memahami kaedah belajar yang bersesuaian dengan diri dia. Kemudian kita ada juga dari segi kepimpinan untuk sosial ni, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Kalau di universiti kita kenali sebagai MPP lah. Sebab kita takluk pada JPP ni sebab dia ada dalam Akta 174. Kita perlu lantik pemimpin-pemimpin. Untuk melantik pemimpin ni, pelajar perlu mengadakan pergi pilihan raya. Macam betul-betul pilihan raya yang kita buat dekat kolej tu, macam di universiti tu nak mengundi MPP, kita pergi mengundikan. Sistem yang sama supaya nanti bila pelajar matrik masuk universiti, dia tak akan kekok. Dia tak ada culture shock. Betul. Okey, dan seterusnya untuk yang OKU lah, kita sebut yang OKU sebab lulusan matrik ni ramai juga OKU yang outstanding sebenarnya. Dah berjaya di peringkat bidang perniagaan, motivasi dalam bidang kejuruteraan pun ada juga. Kita ada juga sediakan kemudahan RAM, lift dan sebagainya di kolej-kolej tertentu lah. Kita tak semua kolej kita mampu sediakan, tetapi kolej-kolej tertentu seperti di Matrik Selangor, Matrik Labuan, Matrik Pahang, Johor dan Kedah, kita memang ada sediakan lift untuk dia akses ke tempat-tempat tertentu di makmal dan juga bangunan pentadbiran. Dan sudah kita sediakan bilik khas. Bilik khas tu maksudnya pelajar OKU akan duduk dalam bilik khas, dia ada tanda sendiri. Itu kemudahan-kemudahan yang kita nak bantulah supaya memastikan bahawa pelajar OKU ni kita juga dapat peluang belajar di program matrikulasi dengan baik. Banyak kan perubahan daripada zaman kita dulu. Sangat-sangat banyak beza. Dulu program matrikulasi kita tak seistimewa ini. Kan? Mungkinlah dengan peredaran masa kita mengambil kira keperluan-keperluan sekarang kan. Betul. Okey, Cik Ashidan, kita nak rehat sekali lagi. Bulan puasa ni kita kena tak boleh laju sangat pace kita tu. Kita kena tarik nafas dulu dan kita minum dulu. Dan untuk yang di rumah jangan ke mana-mana, topik akan kembali selepas ini. Bersua kembali dalam program Topik. Baiklah, Encik Ashidan, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung program ni.
Okey, tapi tadi Cik Ashidan tadi berceritakan tentang sistem sokongan di kolej dan sebelum tu keistimewaan program matrikulasi. Saya dipahamkan ada sebenarnya beberapa kolej matrikulasi di Malaysia ni yang digelar kolej istimewa. Boleh jelaskan apa keistimewaan yang lebih istimewa lagi tu? Okey, terima kasih. Kita ada 15 kolej. Saya akan kongsikan 4 saja hari ini yang special lah. Kenapa saya sebut special tu? Yang pertamanya Kolej Matrikulasi Perlis. Kolej Matrikulasi Perlis ni yang dia menempatkan kalau kolej biasa 80% pelajar dia ialah sains, 20% perakaunan. Tetapi di Kolej Matrikulasi Perlis ini lebih 60 hingga 80% pelajar dia ialah pelajar jurusan perakaunan. Okey. Dan balance tu 20 hingga 30% itu ialah pelajar sains. Tetapi yang special saya nak fokus Kolej Matrikulasi Perlis ini, kita ada gelanggang woodball yang bertaraf dunia di situ. Saya tadi menunggukan ada harum manis. Harum manis pun kita memang ada tanam dalam kolej. Sebab Perlis itu harum manis itu Perlis kan. Kita memang buat projek dalam tu untuk inilah tanam harum manis. Yang paling special bukan harum manis lah sebab harum manis ni dia ambil masa sikit. Betul. Kita ada gelanggang woodball. Seperti yang kita tahu, Perlis ni terkenal dengan woodball sebab dia punya royal family itu berminat dengan woodball. Sepatutnya tahun 2020 Perlis menjadi tuan rumah untuk world punya woodball. Tetapi disebabkan COVID ditangguhlah. Dan kita punya gelanggang di Kolej Matrikulasi Perlis itu salah satulah. Okey, yang seterusnya saya nak fokuskan kepada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ini dia ada satu kita sebut balai cerap. Untuk pelajar-pelajar yang berminat dengan astronomi. Okey, boleh masuk ke Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Di situ kita ada satu balai cerap yang teleskop besar lah 8 inci. Boleh tengok galaksi-galaksi dan sebagainya lah. Yang seterusnya kita nak tengok yang saya akan share ialah Kolej Matrikulasi Pahang. Okey, di Kolej Matrikulasi Pahang ini specialnya di situ sebab dia ada tapak perkhemahan. Dia ada sedikit hutan simpan. Lebih kurang berapa belas ekar hutan simpan. Di situ kita buat tapak perkhemahan. Ada tasik dan juga dia boleh menempatkan hampir 1,000 orang sekali berkemah pada satu masa. Memang kalau ikut tu memang besarlah tapak perkhemahan tersebut. Dan setiap tahun sebelum PKP ni kita memang ada pertandingan kawat kaki, perkhemahan bersepadu dan sebagainya di Kolej Matrikulasi Pahang. Even pihak-pihak luar juga kadang-kadang menggunakan kemudahan fasiliti tapak perkhemahan tersebutlah. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga Johor, kejuruteraan Johor. Okey, walaupun di hujung tu dia setiap tahun tu dia akan buat pertandingan rugby. Bila pertandingan rugby ni hampir separuh daripada sekolah-sekolah di Malaysia ni familiar lah. Bila sebut Royal Matrix Challenge pada bulan 11, tapi 2 tahun ni kita tak buat lah. Sebab COVID. Last kita buat pada tahun 2019, banyaklah sekolah-sekolah pada hujung tahun tu mengambil peluang lah sempena kejohanan rugby ini. Kita ada 2 jenis kejohanan rugby. Rugby biasa dan juga rugby sentuh untuk perempuan. Kita mula perkenalkan, kita buka kepada pelajar-pelajar sekolah rendah, touch rugby untuk women lah. Dan juga untuk pelajar matrik dan juga pelajar-pelajar kejuruteraan Johor ni biasanya setiap tahun dia akan di-invite untuk pergi buat program dengan Taman Negara Johor di Tanjung Piai, hujung benua Asia dan juga Pulau Kukup lah. Sebenarnya banyak lagi keistimewaan tapi saya share 4 lah hari ini sebenarnya. Kita sebenarnya dah nak betul-betul sampai ke hujung program ni. Sebelum berpisah, apa pesanan Cik Ashidan kepada adik-adik dekat luar sana ni yang mungkin sekarang ni berkira-kira, terfikir-fikir nak mohon ke tak program matrikulasi ni? Sedikit pesanan yang boleh memberi kesan kepada mereka. Okey. Pesanan saya, jangan takut untuk masuk ke program matrikulasi. Kita ada lebih 426,000 alumni matrikulasi yang telah berjaya menyambung pengajian di Universiti Awam daripada tahun 1999 sehingga tahun 2020. Yuran pengajian yang berpatutan dan juga peluang yang sangat besar. Okey, untuk sama ada belajar di dalam negara, IPTA atau IPTS, dan juga untuk pergi ke luar negara, dan pengiktirafan oleh JPA. Di mana kalau zaman kami dulu matrik tak ada sijil. Betul. Tapi sekarang matrik KPM kita ada sijil mulai tahun 2017, maksudnya
selain daripada menunggu untuk mendapatkan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam menggunakan ijazah, pelajar-pelajar juga, bekas pelajar matrik yang tamat ijazah ini boleh menggunakan CJ matrikulasi untuk mendapatkan pekerjaan dalam perkhidmatan awam dalam 39 pejawatan pada grade 29 setara diploma dan juga STPM. Ini satu nilai tambah sebenarnya. Bukan kita nak menggalakkan pelajar kita tamat matrik pergi kerja, tak. Ini satu nilai tambah sebab kita tahu pekerjaan sekarang agak tough. Jadi dia boleh menggunakan pelbagai saluran sama ada menggunakan kelayakan SPM, kelayakan matrikulasi ataupun kelayakan ijazah sarjana muda ataupun master ataupun PhD yang adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu tadi dia pesanan Encik Hashidan Muhammad Husin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar Bahagian Matrikulasi KPM. Terima kasih Encik Hashidan. Terima kasih kerana setuju sama dengan kita. Baiklah, seperti yang disebut Ketua Pengarah Bahagian Matrikulasi Dr. Rusnarizah Abdul Halim baru-baru ini. 3 keistimewaan program ini ialah pensyarah yang cemerlang, diiktiraf universiti luar negara dan kebolehpasaran pelajar 100%. Jadi mungkin adik-adik di luar sana wajar jadikan matrikulasi pilihan pertama anda. Okey. Topik berhenti di sini. Saya Midi Saleh. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam.